You have 25 appointments at 7:15. Filem ni adalah sebuah filem arahan daripada Spike Jonze dan dibintangi oleh Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Chris Pratt dan juga Amy Adams. Okey, filem ni adalah sebuah filem romantik komedi untuk korang yang suka cerita cinta-cintun, cerita romantik kan. Sesuai lah untuk konteks cerita ni. Tapi kalau korang expect filem ni percintaan yang macam biasa, tak lah. Sebab filem ni dia kisah antara orang bercinta dengan komputer. Pelik kan. Tapi bukanlah komputer sebenarnya. Dia macam lebih kurang AI yang kau install dalam komputer. Lebih kurang macam software lah. Okey, cerita ni mula dengan seorang lelaki ni, nama dia Theodore Twombly. Dia ni kerja sebagai seorang penulis surat profesional lah. Contoh korang nak tulis surat romantik kat partner korang kan, tapi korang tak erti nak menulis, tak tahu, tak ada idea nak switch channel apa semua kan. Orang macam ni lah yang korang upah untuk tulis surat untuk partner korang. Dalam permulaan cerita ni, Theodore Twombly ni, dia baru nak settlekan perceraian antara dia dengan bini dia tau. So at this stage dia macam lonely, heartbroken semua kan. So satu hari dia balik pada kerja dia nampak ada orang jual satu operating system baru tau. So dia macam berminat sebab operating system macam orang kata canggih gila apa semua kan. So dia try, dia beli, dan balik rumah dia install semua kan. Masa tu lah dia start jumpa dengan Samantha, which is operating system tu yang disuarakan oleh Scarlett Johansson. Okay, Scarlett Johansson nak cakap kau dalam cerita ni, dia memang baik gila, kau tahu tak? Sebab dia tak payah ada dekat dalam skrin tu pun, korang macam attach dengan karakter tu. Lagipun siapa tak nak sial Scarlett Johansson je suara PC kau kan. Movie ni keluar tahun 2013, tapi aku actually tengok cerita ni masa lepas diorang announce siapa pelakon Joker masa tahun 2019. Lepas dia announce yang Joaquin Phoenix berlakon jadi Joker, aku macam serius lah, siapa Muhammad ni kan? Asal macam mana dia boleh dapat berlakon Joker kan? Sebab watak Joker kan macam watak yang susah kan untuk kau jadikan karakter tu baik kan. So atau aku Google cerita dia, aku actually pernah nampak dia berlakon cerita Gladiator jadi sebagai macam raja jahat kan. Tapi dia macam tak boleh nak nampak yang dia sesuai untuk berlakon Joker. Lepas tu aku search lagi cerita apa yang dia pernah berlakon, dan aku jumpa cerita Her ni, and then aku tengok. Lepas tu aku rasa macam okay, dia ni memang sesuai jadi Joker. Lepas tu dalam cerita ni, bagi aku dia lakonan dia baik gila tau. Dia buat aku macam rasa mixed feeling sikit tau. Mula-mula kau akan rasa simpati kat dia, lepas tu kejap kan kau rasa macam dia ni apa hal, pelik sangat kan. And tapi still kau macam boleh follow dia, kau macam relate dengan karakter dia. And pada aku casting Scarlett Johansson sebagai suara Samantha, operating system dekat dalam PC tu, pada aku casting tu memang bijak gila lah. Sebab Scarlett Johansson dia ada macam satu suara tu, dia macam ada serak-serak friendly sikit. Dia ada macam menggoda sikit. Lepas tu kau tambah sikit elemen lawak dekat dalam karakter dia tu. Apa cakap kau, tu memang resepi untuk kau buat operating system lah. Memang Siri, kalau benda ni wujud sekarang, Siri memang bankrupt lah. Relationship antara Theodore dengan Samantha tu, dia best untuk kau follow dia orang punya progress tu. Sebab dia tak rushing, tak apa tau. And dia orang punya progress tu kau boleh nampak daripada start dia beli sampai lah ending, dia macam ada step sikit kau boleh nampak. And then kau boleh nampak cara dia overcome masalah-masalah dia orang, which is sebenarnya sama je dengan macam orang biasa, cuma yang ni operating system. And bagi aku jujur aku cakap, kalau cerita yang macam ni, dia memang nak kena ada dialog yang strong tau. Sebab macam kau tak boleh nampak Samantha tu tau. So dia tak boleh nak tunjuk dekat penonton dari segi fizikal ke apa tau. So dia ni memang orang nak kena judge cerita ni memang based on dialog antara diorang dua tu. So pada aku filem ni execute benda tu well lah. Chris Pratt dengan Amy Adams dalam cerita ni, even watak dia orang watak sampingan je, and masa dia orang tak banyak dekat dalam scene-scene dalam movie ni, tapi impact yang scene tu bawa dekat cerita ni agak besar lah. So performance diorang bagi aku memang bagus lah. And in fact aku punya favourite scene ada Chris Pratt, which is yang diorang semua 4 orang double date. Bukan 4 orang lah, 3 orang satu AI double date dekat atas bukit. Dekat situ kau boleh nampak yang macam mana perspektif hidup daripada seorang AI. Se-AI lah. Aku suka konsep yang movie ni cuba sampaikan, sebab aku jenis orang yang percaya dengan opposite attraction kan, which is
Kalau seorang ni macam ni, seorang ni kena berlawanan dengan benda tu. Kalau kau garang, partner kau nak kena lembut. Kalau kau hamba, partner kau nak kena kakak. Kalau kau minat iPhone, partner kau nak kena minat Android. Lebih kurang macam tu lah. So, tapi dalam cerita ni, dia tunjuk yang dalam awal cerita tu, Theodore ni dengan ex-wife dia orang punya personality sebenarnya memang lain. And then dia orang selalu gaduh. Tapi dia orang still cerai kak. Maknanya dia nak tunjukkan dalam cerita ni yang even macam mana pun personality korang nak kena ada communication lah. Dari segi world building pula, dia cantik and believable lah. Dia macam ada futuristic tapi dia tak melampau. Maksudnya dia tak adalah masa depan yang dalam 100 tahun lagi yang ada kereta terbang apa ke, tak ada. Dia macam just teknologi tu nampak lebih advance daripada zaman kita. Aku suka design rumah dia, kedai dia, dia orang punya design video games waktu zaman tu macam mana, tempat kerja dia apa semua. Semua tu menarik and macam complete dia orang punya keseluruhan world building tu lah. Tapi satu je aku tak suka, dia orang punya fashion trend. Apa hal sial fashion trend dia macam tu? Aku kalau contohlah kat sekarang ni ada seorang yang pakaian macam tu, okey, tak ada masalah. Ni macam bila semua tu macam jadi trend tau. Macam tolong lah, ada limit siul untuk kau punya pinggang seluar tu kau nak pakai tinggi mana, kau faham tak? Macam ada satu range yang acceptable tau. Dia bukan macam ni, bukan macam ni. Aku faham tak? Selain daripada tu aku okey. Dual building dia memang cantik and logik lah pun. Lagipun sebab kau macam bila kau ada AI yang secanggih tu, so logically benda-benda teknologi lain mestilah maju juga kan. Takkanlah kau punya AI dah power tapi teknologi kau sama dengan zaman ni. So cerita ni keseluruhan aku bagi 4 peach. Sebab bagi aku cerita ni dia punya konsep dan jalan cerita dia menarik. Lakonan dia mantap and dialog dia engaging. And at the same time dia punya cinematography dia macam cukup baik lah untuk menggambarkan emosi karakter dengan situasi yang diorang tengah ada pada waktu tu lah. Tapi lah kalau aku ada peluang nak beli OS macam ni, aku tak akan pakai suara Scarlett Johansson lah. Pada aku lah, kalau aku beli, aku tukar kat setting tu, aku tukar jadi suara Elizabeth Tan. Sebab apa kan? Okey lah macam ni, kau tengok video ni, kau dengar lirik yang first tu and bagi tahu aku korang tak nak suara dia jadi OS kau. Selamat pagi sayangku, apa kabar dirimu? Itu kalau perempuan. Kalau lelaki, aku kalau nak yang macam style yang gentleman sikit kan, yang macam butler yang smart sikit kan, aku ambil Morgan Freeman. If you prayed for courage, as God gives them courage, or to give them opportunity to be courageous. Kalau tak Morgan Freeman, aku ambil Datuk Rahim Razali. Semat sial tu. 1980, 36 tahun yang lalu. Suara dan ulasan beliau. Kalau macam kau nak yang macam jenis yang kelakar sikit, aku akan ambil Kevin Hart. Like he needed approval on what just happened. He's like, yo, shit, yo. Like, it was him, yeah. Better look at his other foot if he kick you again. Kalau bukan Kevin Hart, aku akan ambil Jeb sepatu. Cakap kau memang email aku semua jadi lawak lah. Tak sesuai bila Pak Din mula cakap ayu. Geli saya dengar. Tapi still kan, cuba kau imagine kalau kau bercinta dengan AI dekat dalam PC. Macam mana kau nak bawa jumpa parent kau orang? Kau faham tak? Macam mana kau bawa datang jumpa mak kau. Mak, ni bakal menantu mak. Dia boleh print. Lepas tu, macam mana kau nak akad nikah? Macam mana kau nak bagi dia pakai baju pengantin? Tapi sebenarnya betul jimat ke tau. Sebab tak payah beli baju pengantin perempuan. Kos makan tak payah beli dah. Dah jimat. Okay, so sampai di saja movie review daripada Batak Movie untuk kali ni. So korang boleh komen kat bawah apa movie yang korang nak, ataupun movie ranking apa yang korang nak aku buat untuk next video yang akan datang. So sampai di saja. Jangan lupa share video, subscribe, leave a like. That's it. Thank you. Ciao.